1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 12 ingin membuat pembentangan di bawah khusus psikolinguistik kanak-kanak BBM 3414. Nama kumpulan iaitu saya Nur Fakir Husna binti Muhammad Tarmizi. Nombor menteri saya 203923 dan yang kedua Nur Iwana Fatini binti Zulkifli 203305. Yang ketiga iaitu Anis Fahana binti Jamil 203929. Tajuk yang kami dapat ialah aspek perbezaan dari segi perkembangan sintaktik. Untuk peringkat perkembangan, dia ada beberapa peringkat iaitu peringkat 1, ia berlaku kepada kanak-kanak yang bayi yang berumur 12 bulan hingga 18 bulan. Kedua, kanak-kanak tidak boleh membentuk ayat sintaksis dengan baik dan mereka juga menggunakan ujaran dari satu perkataan yang dipanggil hello process. Untuk peringkat yang kedua pula, kanak-kanak mula menghasilkan ayat mini. Namun ia tidak jelas sama ada mereka mempunyai pemahaman tentang peraturan atau asas bahasa atau tidak. Dan mereka juga kerap menggunakan susunan perkataan yang sesuai. Yang ketiga pula, peringkat telegrafik, iaitu kanak-kanak mula menghasilkan struktur tata bahasa yang lebih panjang. Dan mereka juga mula membentuk frasa yang terdiri daripada subjek dan berpelengkap. Mereka mula memahami tentang ciri linguistik yang sangat rumit tu. Okey, terima kasih tu saya. Saya bagi laluan untuk Hanis. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan pandangan daripada O'Grady dan Cho 2011. Sepanjang proses perkembangan sintaksis, kanak-kanak memperoleh dan membangunkan struktur soalan. Pada peringkat awal pemulihan bahasa, kanak-kanak bertanya soalan ya ataupun tidak dengan intonasi yang meningkat. Yang ketiga, apabila kata kerja bantu muncul, kanak-kanak mengambil masa beberapa bulan sebelum mereka boleh menggunakan penyongsangan dalam soalan ya ataupun tidak. Jadi perkembangan soalan WH iaitu 5W dan 1H question iaitu who, what, when, where, why dan juga how berlaku antara umur 2 dan 4 tahun apabila kanak-kanak memperoleh kata kerja bantu dan kemudiannya membawa kepada kebolehan untuk mereka menggunakan penyongsangan ini kepada soalan-soalan yang mereka tanyakan lah. Dan yang terakhir, sesetengah kanak-kanak mendapati bahawa penyongsangan ini lebih mudah untuk digunakan dalam soalan ya ataupun tidak berbanding dalam soalan WH dan ini bergantung kepada setiap kanak-kanak tersebut. Seterusnya kita beralih pula kepada aspek perbezaan iaitu perkembangan morfologi. Baiklah, terdapat beberapa perkembangan ataupun tahap dalam perkembangan morfologi ini iaitu yang pertama, struktur morfologi yang diperoleh semasa zaman kanak-kanak mereka sehingga tahun-tahun awal persekolahan memainkan peranan yang penting dalam perkembangan morfologi. Contohnya, yang, ing untuk perkataan yang lebih daripada satu. Seterusnya S untuk menunjukkan kita memiliki sesuatu dan yang ketiga penggunaan S untuk lebih daripada satu dan juga penggunaan ed untuk menunjukkan perkara yang sudah pun berlaku. Seterusnya yang kedua
ialah mereka cenderung untuk mengatasi peraturan dan mencuba pada semua perkataan dalam bahasa, termasuk juga yang tidak teratur. Sebagai contoh, jika seorang kanak-kanak sudah mengetahui bahawa penggunaan ed ialah untuk perkara yang sudah berlaku, ada kemungkinan untuk mereka menggunakan ayat tersebut dengan betul, di mana mereka akan bertanya soalan, mereka akan mengatakan bahawa saya sudah makan. Di mana kita tahu ed ialah tambahan perkataan untuk menunjukkan sesuatu yang sudah pun berlaku. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, seterusnya yang tahap ketiga iaitu perkembangan morfem terikat ini adalah sama mengikut susunan dalam kalangan kanak-kanak. Sebagai contoh, penggunaan ing diperoleh sebelum artikel, dan tahap yang keempat ialah perkembangan morfem terikat ini adalah serupa mengikut peringkat perkembangan dalam kalangan kanak-kanak. Sebagai contoh, penggunaan ing diperoleh sebelum perkataan lain. Contohnya ialah, namun ibu bapa cenderung menggunakan susunan yang berbeza semasa bercakap dengan anak-anak. Contohnya, ibu bapa menggunakan kerap menggunakan artikel yang lebih kerap daripada penggunaan ing. Okey, seterusnya slide yang seterusnya. Okey, seterusnya yang tahap yang terakhir ialah proses pembentukan kata seperti terbitan dan pemajmukan. Kata terbitan ialah imbuhan terbitan terawal yang muncul dalam pertuturan kanak-kanak adalah yang paling kerap mereka dengar ialah orang dewasa gunakan. Sebagai contoh, penggunaan er sebagai pelaku tindakan seperti worker. Dan kata majmuk, kanak-kanak mula membuat nama untuk benda dan instrumen yang mereka tidak tahu melalui kaedah NN. Walaupun terdapat sesetengah daripada mereka tidak mengikut kaedah NN. Contohnya, pemotong rumput disebut sebagai rumput pemotong. Okey, itu saja pembentangan kami untuk hari ini. Sekian, terima kasih.